Nampak tak? Oh, sebaik korang ingatkan tu, Mat. Aku baru nak record. Sebaik kita mula-mula kan. Okey. Faham, nampak tak? Okey. Ni adalah hidden base. Okey. Ini adalah hidden base. Okey. Hidden base, kalau dia perfect, okey, hidden base, sekejap aku tulis. Hidden base, kalau dia perfect, dia mesti kena ada breakout atau engulf. Okey. Alamak. Okey. Hidden base, kalau dia perfect, okey, dia mesti kena ada breakout atau engulf. Okey, macam mana tu kalau kita nak tahu dia perfect tak perfect? Okey, ini adalah hidden base. Okey. Dan seterusnya, kita tengok atas dia. Ada tak ciri-ciri yang macam ni? Okey. Sebab apa? Hidden base kalau dia perfect, dia mesti kena ada breakout atau engulf. Okey. So, kita tengok atas dia. Ada tak benda-benda ciri-ciri yang ada kat sini? Okey, ada yang boleh jawab tak? Okey. Ada yang boleh jawab? Okey, ini adalah hidden base. Okey, kalau dia perfect, dia atas dia mesti ada breakout dan engulf. Okey, bila kita tengok sini adalah hidden base, kita pergi atas, kita nampak tak ada tak breakout dan engulf ni, Mat? Okey, kat dalam position ni, ada tak? Okey, ada tak? Nampak tak? Korang nampak tak tu? Okey. Sabar, sabar. Kena buka time frame kecil. Semua tu sabar, Mat. Sabar, 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 Mat. Sabar. Okey. Ini aku nak tahu benda tu perfect tak perfect. Aku nak ajar dulu. Okey. Okey. Ini adalah hidden base. Okey. Kalau dia perfect, dia mesti ada breakout dan engulf seperti yang tertera. Okey. Kenapa aku cakap ini perfect? Sebab ini adalah engulf cell. Okey. Sini adalah engulf cell. Okey. Sini adalah engulf cell dan dia reject kat dalam breakout. So, bila dia dah buat breakout, dia dah set engulf, untuk dia meneruskan perjalanan, dia mesti kena ada hidden base. Okey, faham tak, Mat? Kalau hidden base yang perfect, atas dia mesti kena ada breakout dan engulf. Okey, sebab apa? Sebab kalau tiga-tiga ni komplit, bermaksud dia akan meneruskan perjalanan ke bawah lagi. Okey, faham tak? So, bila kita dah nampak setup yang macam ni, kita bantai je masuk sel. Okey, korang faham tak? So, orang tertanya-tanya, apa hidden base ni? Okey, bila korang marking macam ni, okey, ini adalah apa orang panggil resistant. Okey, ini zone breakout kita. Okey, faham tak? Kenapa hidden base ni terjadi? Disebabkan kalau kita buka lower time frame ada base. Okey, nampak tak? Lower time frame ada apa, Mat? SBR. Support become resistant. Nampak? Kat atas ni dah cun dah. Dia dah buat dah breakout cantik untuk sell. Okey. So, bila dia dah buat breakout cantik untuk sell, dia teruskan perjalanan. Okey. Untuk dia meneruskan perjalanan, kalau betul dia sell, dia akan buat hidden base di time frame besar. Okey. Faham tak? Okey. Kalau kita dapat setup yang macam ni, ini adalah hidden base yang perfect. Ini adalah zone sell yang kuat. Okey. Faham tak? Okey. Jelas tak? Okey. Kegunaan hidden base ini, okey, hanya untuk kita entry di lower time frame. Bermaksud apa? Bermaksud kalau kita terlepas setup sell ke atas ni, kita jangan risau. Kita boleh entry di setup yang seterusnya. Di area hidden base. Okey? Faham tak? Jelas tak? Hafizi, faham tak Hafizi? Hafizi nampak macam pening. Cuba Hafizi komen. Hafizi faham tak? Okey, Mat. Jangan risau, Mat.
Tanya je, tak faham tak apa. Okey, faham tak? Okey, faham Okey, mantap Mat. Okey, kalau hidden base perfect, aku ulang lagi sekali Kalau hidden base tu perfect, dia mesti ada base lagi. Okey, base tu apa? Ada breakout dan engulf. Okey, so bermaksudnya apa? Bila kita dah buat macam ni, kita tahu ini adalah hidden base, ini adalah zone major resistance kita. So bila kita buka H1, okey, faham tak? So kita dah ada dua zone kat area sini. Okey, kalau kita terlepas sini dia dah ambil. Kenapa aku cakap dia dah terlepas? Sebab dia dah tinggalkan shadow. Dia dah masuk dah. Sini dia dah ambil belah sini. Okey, breakout yang sini pula dia dah ambil. Okey, so kita dah terlepas dah ni. Okey, tapi jangan risau Mat. Okey, kita tunggu balik di dalam zone ni balik baru kita entry. Okey, entry apa? Entry sell lah Mat. Okey, faham tak Mat? Okey, jelas tak? Korang jelas tak kalau hidden base tu perfect tak perfect? Okay. So dalam keadaan sekarang kita nampak Euro AUD nak turun lagi. Okay. Sebab apa? Sebab dah complete hidden base ni. Hidden base dah ada. Atas ni pun dah ada breakout dan major resistance. Okay. Jelas tak? Okay. So bila kita pergi kat H1, memang kita akan nampak base. Base tu apa? Candle lah. Bentuk candle di tempat hidden base yang kita tandakan tu. Okey, memang kalau kita tanda kat H4, kita tak nampak apa-apa. Okey, kita hanya nampak natang ni je. Okey, shadow ni dengan tengah-tengah ni. Okey, tapi bila kita buka H1, kita nampak base. Okey, bila kita nampak base, zone ni pun dah kira zone yang kuat untuk kita sell. Kenapa aku cakap zone kita kuat? Nampak tak? Ini dia dah cantik. Okey, ini dah zone breakout. Lepas tu kat sini pun ada support. Nampak? Ada support, ada breakout. Okay, so zone ni sangat kuat untuk kita entry sell. Okay, faham tak? Itu adalah kegunaan hidden base. Okay, hidden base ni kegunaan dia kalau kita terlepas. Bermaksud kalau kat H4, okay, kita sell kat sini. Tapi tiba-tiba dia dah pergi sampai ke bawah. Kita nak entry lagi. Okay, so bila kita nak entry lagi, kalau kita nak tahu dia perfect tak perfect, dia mestilah buat bentuk macam ni lah. Structure market yang macam ni. Okay, bila ada yang macam ni complete, bermaksud hidden base ni cun. Okay, bermaksud pergerakan dia nak ke bawah lagi. Okay, faham tak? So kita boleh entry di area sini. Okay, faham? Sebab apa kita entry area sini? Sebab ke atas ni kita dah terlepas. Okay, kita dah terlepas. So kita entry lah area sini. Sebab itulah orang selalu tengok kadang-kadang kenapalah aku buy kat tengah-tengah, sell kat tengah-tengah. Sebab kadang-kadang alasan dia adalah benda ni. Okay, faham tak? Kegunaan dia ni benda ni. Okay, faham tak guys? Okay, jelas tak? Kalau dia perfect, dia mesti buat macam ni. Okay, tapi kalau dia hidden base, okay, atas dia tak ada macam ni, itu tak kategori dia perfect. Bermaksud itu dah terlalu risky. Okay, faham tak? Dia hanya boleh kita entry kalau ada structure yang macam ni. Okay, structure yang macam ni. Structure, kenapa structure macam ni? Sebab atas ni dia dah bagi tahu dah. Okay, Euro AUD ni akan meneruskan perjalanan ke bawah. Sebab apa? Dah ada engulf sell satu, dah ada breakout pun satu. Okay, faham tak Mat? So inilah kegunaan hidden base. Ini kita entry di time frame H1. Okay, faham tak? Kita buka balik, kita entry kat dalam area sini. Okay, faham tak? Okay, dalam hidden base ada base di time frame kecil. Okay, inilah jawapan dia. Okay, faham tak Mat? Kalau setup macam ni ikut juga 50 pip SL. Tak payah. Okay, kalau macam ni punya keadaan, kalau korang entry kat tengah-tengah, SL korang kat atas ni je lah. Area atas ni je. Okay, bawah daripada kotak ni. Okay, bawah daripada kotak merah ni. Bermaksud kalau dia hit SL, dia akan pergi atas balik lah. Okay, faham tak Mat? Tapi kebanyakannya kalau dia dah buat hidden base yang perfect, dia akan teruskan perjalanan ke bawah. Selalunya. Okay, faham tak Mat? Tapi kebanyakannya dia akan naik ke atas sikit-sikit lah. Okay, faham tak? Okay, jelas tak Mat? Korang faham tak? Okay, jelas tak? Okay. Hidden base tu jadi zone sell. Yes, hidden base tu dah jadi zone sell di time frame kecil. Okay, sebab apa kita
kita kata kita kena entry di time frame kecil sebab kita dah terlepas H4 punya base. Okay. So bila kita dah terlepas, kita dah tahu dah ini confirmation memang ke bawah sebab dah break support. Okay. So kalau kita nak entry balik ke atas ni, chances untuk dia sampai ke area sini 70% 80% takkan datang lah. Okay. Tapi boleh datang. Okay. Boleh datang tapi jarang-jarang. Okay. So bila kita dah terlepas setup macam ni, okay, kita nak layer ke apa ke, ada hidden base, kita masuk. Kalau perfect lah structure ni. Kalau dia tak perfect, korang janganlah entry. Okay, kita hanya entry sell kalau ada structure di atas dia, ada engulf sell, ada breakout buy. Okay, faham tak? Korang jelas tak benda ni? Okay, korang jelas tak? Okay, jelas tak, Mat? Okay, macam mana? Okay, kalau korang jelas, okay, sekarang aku tunjuk. Korang buka, kita buat setup sama-sama. Okay, kenapa aku cakap daripada 2 minggu lepas, gold tetap akan naik. Okay, kita buat setup sama-sama. Kita buat setup daripada 2 minggu lepas kita belajar, kita masukkan semua. Okay, first of all, okay, kita tengok. Okay, ini adalah time frame H4. Okay, ini adalah time frame H4 gold. Okay, first of all, kita tahu price ke atas. Okay, kalau price ke atas, kita cari sell. Tapi dalam keadaan sekarang, kita tahu sell tu ada di atas. Nanti kita akan cari. Okay, aku akan ajar hidden base dan base kat area sini dulu. Okay, first of all, kenapa aku buy hari Jumaat? Okay, sebab sebelah sini, okay, dia dah siapkan base. Okay, nampak tak? Okay. Kenapa reason aku buy hari Jumaat hari tu? Okay, kita tandakan ni besar-besar. Okay, aku akan ajar balik. Okay, tengok ni Ahmad. Kenapa aku entry kat area sini? Okay, first of all, sebab area sini adalah area base, area breakout. Okay, first of all, kat sini ada engulf sell. Kenapa engulf sell? Sebab biru dimakan merah. Okay, so sebelah dia pula, lepas dia dah jadi engulf sell, sepatutnya dia pull back, dia turun. Tapi dia jadi engulf buy. Dia makan dua-dua. Candle biru sebelah ni, candle merah ni, dia makan dah jadi engulf buy. Okay, itu satu. Okay, second, terus dia naik. Okay, dia dah confirmation dah ni. Dah confirmation engulf buy, dia naik. Dia datang balik pull back. Okay, dia datang balik pull back dalam area ni, dia terus fly. Okay, sebab apa aku buy? Sebab dia dah jadi set base yang kuat. Dah ada base breakout, dah ada engulf buy. So, bila dah ada dua base tu, dah ada breakout satu, dah ada engulf satu. So, apa lagi? Kita fokus lah. Cari je lah buy. Okay, cari je buy. Okay, next. Ini yang pertama. Zone support kita lah. Okay, last weeknya zone. Okay, minggu ni punya zone pula. Okay, kita tahu. Korang nampak sini. Okay, korang nampak ni Kalau kita belajar daripada last 2 weeks, di sini adalah resistant. Okay. Sebab apa aku cakap di sini adalah resistant? Nampak tak, Mat? Di sini, okay, ada engulf sell. So, kalau ada engulf sell, automatik tempat ni dah jadi apa? Dah jadi breakout bila pecah ke atas. Okay. So, kalau dalam macam behavior goal, zone ni dia dah buat breakout. Okay, dia dah pecahkan ni. Dah confirmation buy lah ni. Dah memang confirm buy. So, macam mana kita nak entry? Kita takkan entry di area sini. Okay, sebab apa kita takkan entry area sini? Sebab sini baru first breakout. Dia baru memecahkan breakout tu. Nak tak nak, gold akan datang balik tempat dia jadikan breakout buy tu. So, breakout buy tu adalah di area sini. Okay, so di area sini, kalau kita nak tanda sini, pun boleh. Memang kita boleh tanda pun. Kemungkinan nak datang pun ada. Tetapi, bila dia dah jadi perfect yang macam ni, kita tengok pula ada apa di area sini, ada hidden base. So, bila dah ada hidden base, bagi aku zone ni dah kuat buy. Okay. Dah kuat buy. Okay. Nampak tak? Okay. Ini adalah hidden base. Okay. Ini adalah hidden base.
Okay, so kat bawah hidden base ni, ada tak setup yang aku cakap tu? Untuk hidden base yang perfect, bawah dia mesti ada engulf buy dan breakout. So, dalam keadaan goal sekarang ni, dah ada dah. Okay, dah ada engulf buy, dah ada breakout. Okay, dah ada dua-dua. So, kalau dah ada dua-dua, hidden base ni kuat tak? Hidden base ni kuat. Okay, bila hidden base ni kuat, kita zoom out lagi. Okay, kita zoom out lagi. Kita tengok dalam hidden base ni ada tak structure lain lagi. Okay, dalam kotak hidden base ni kalau korang tengok betul-betul di sini ada resistance become support. Di sini adalah resistance. Okay, di sini adalah resistance. Tapi bila dia pecah, automatic dia dah jadi apa? Resistance become support. Okay, so dalam zone hidden base kita ni ada pula resistance become support. So kalau ada dua alasan tu, kuat tak untuk kita entry buy kat area sini? Jawapan dia kuat. Okay, so instead of korang entry kat area kotak breakout ni, korang boleh cari buy di area sini dulu. Okay, area sini dulu. Okay, faham tak? Kita tunggu dulu. Kalau dia turun, kita tunggu dulu apa dia buat dalam kotak ni. Kalau dia buat engulf sell kat dalam kotak ni, bermaksud apa? Bermaksud dia punya zone adalah di area sini. Okay, faham tak, Mat? Korang jelas tak, Mat? Okay, next. Faham tak? Next, korang tengok ni betul-betul. Kat area sini ada apa? Ada siapa-siapa boleh bagi tahu tak aku? Kat dalam area ni ada apa? Kalau mata korang nampak lah, kalau korang fokus daripada tadi apa aku cakap. Okay, so dalam kotak ni ada apa? Guna lower time frame boleh tak, Mat? Boleh, Mat. Kejap lagi aku kecilkan dia ke lower time frame. Ini aku nak tanda dulu hidden base macam mana. Okay. Salah, Mat. Korang semua tak fokus. Jawapan dia ada apa, Mat? Jawapan dia ada hidden base. Kenapa aku cakap ada hidden base? Cuba tengok betul-betul. Kalau kita zoom out, okay, nampak tak ada hidden base? Nampak tak ada hidden base kat area sini? Ada hidden base, bawah ni ada breakout. So kalau ada breakout, zone ni kuat tak juga? Zone ni pun consider kuat. Okay, so kita tandakan hidden base tu. Okay, so bila kita tandakan hidden base tu, kita tengok belah kiri kita ada apa? Mirror kita belah kiri ada engulf sell yang fail. Okay, faham tak? So kita dah ada dua zone buy kat dalam goal ni. Okay. Satu di area sini dan satu adalah di area sini. Dua-dua ada hidden base, dua-dua ada perfect. Sebab apa perfect? Sebab dia dalam keadaan breakout dan ada engulf buy. So bila dah perfect, tak payah tunggu lama, kita pergi terus H1. Okay, faham tak? So bila kita pergi H1, korang akan nampak keadaan dia macam ni. Okay, dalam kotak ni korang akan nampak lagi ada hidden base. Nampak tak? Dalam H1 ni pun ada hidden base lagi. Okay, faham tak? So dalam kotak ni kita tahu ada hidden base, ada shadow. So kita nak kecilkan ke mana? Kita boleh kecilkan ke area shadow yang paling reject ni. Okay, paling terbawah ni lah. So kita reject. Kita tandakan bawah ni. Okay, Mat? Okay, so inilah kita punya entry buy kita. Sebab apa? Kita dah kecilkan. So SL macam mana, Mat? SL daripada sini sampai ke sini, ke bawah. Okay, so boleh tak entry? Bila kita dah kecilkan ni, boleh tak kita entry? Lepas kita kira-kira tengok apa? Tengok kiraan pips ni, agak-agak boleh entry terus, Mat. Sebab kita dah kecilkan dah kat dalam zone H1. So kita boleh entry tak, Mat? Ni aku nak tanya korang. Okay, kita dah kecilkan. Kalau ikut SOP, kalau kita dah kecilkan, kita dah boleh entry. Okay, so dalam keadaan sekarang, boleh tak kita entry kat area sini? Boleh. Boleh. Okay, jawapan dia salah, Mat. Kenapa aku cakap salah, Mat? Korang nampak tak? Walaupun kita dah kecilkan zone dia, ini adalah zone ni. Okay, zone ni. Okay, bila kita kecilkan, kalau dia besar atas 30 pip, 50 pip, kita kena pergi time frame kecil lagi. Okay, faham tak, Mat?
Kalau dia terlalu besar, kita pergi je kecilkan dia ke time frame kecil lagi sampai M30, maksimum M30. Tetapi kalau kita tengok keadaan sekarang, kalau daripada sini sampai ke sini alah 10 pip je Mat. Kalau 10 pip boleh tak kita entry? Entry je lah Mat. Okey, faham tak? So, kita tahu bila kita nak entry, okey, kita mesti ada SL. Okey, SL kita mestilah 50 pip. Tetapi dalam keadaan sekarang ni korang nampak tak gap daripada sini ke area sini agak dekat. Okey, 1798 ke 1793 mungkin dalam 60 pip, 50 pip. Okey, faham tak? So, kalau dalam keadaan sekarang, kalau korang nak entry, SL korang mestilah di area sini je. Okey, tengah-tengah dia. Sebab apa? Kalau dia pecah, dia akan datang ke area sini. Itu sahaja. Okey, faham tak Mat? Okey, faham tak? So, aku ulang balik Bila kita dah marking kat H4, hidden base ni, okey, kita tahu dah perfect, dah ada structure semua, kita pergi H1. Okey. So, dalam H1 pula, kalau zon kotak ni kecil, bawah daripada 30 pip, kita biarkan dia. Tetapi kalau zon tu besar, kita masuk maksimum sampai M30. Okey, jelas tak? Tapi kalau dia tak besar, kita fokus je maintain H1. Okey, faham tak? Jelas tak? Okey, so bila kita dah ada SL, kita tengok pula H1 kat sini, bawah ni. Nampak tak? Inilah aku cakap, kita kena pergi sampai ke M30. Sebab apa? Sebab tak nampak apa-apa pun untuk kita kecilkan dia. So, kalau kita tak nampak apa-apa untuk kita kecilkan dia, kita pergilah M30, Mat. Okey. So, dalam M30 ni, nampak? Tak ada apa-apa juga pun. Kalau pergi M30, tak ada apa-apa gak. Base dia tetap breakout. Sebelah ni ada breakout je. Okey? Okey, kalau macam tu, kita maintain kan sahaja. Okey? Faham tak, Mat? Kalau dalam goal ni, korang kena buka sampai M30. Okey? Kita tak boleh terlepas pandang dalam goal. Okey? Faham tak, Mat? So, bila kita dah tengok dah apa, barulah kita buka balik time frame H4. Okey? Tunggu dia masuk dalam area sini, atau area sini, barulah kita entry buy. Okey? Faham tak? Sekejap aku buat kotak bagi cantik. Okay, faham tak? So, sinilah entry goal kita untuk next week. Okay, next week aku target memang nak buy lagi lah. Okay, so dua ni adalah base untuk kita entry next week. Okay, yang paling bawah ni adalah yang paling terakhir. Okay, possible untuk datang sini? Boleh jadi. Okay, sebab apa aku cakap boleh jadi? Sebab gold selalu ambil deep. Okay, boleh jadi dia ambil kat shadow ni sahaja. Okay, faham tak? Okay, tapi apa-apa pun kita dah ada dua base. Okay, base ni dah kuat dah. Dah ada hidden base, dah ada hidden base. Okay, sebab apa aku kata kuat? Okay, first dah ada hidden base, dah ada breakout, dah ada engulf buy. So, perfect tak hidden base ni? Perfect amat. So, kalau perfect, kita cari buy. Nampak tak? So, bila kita dah tahu kita punya direction besar buy, boleh tak kalau kita nak entry sell kat atas ni? Boleh lah. Sebab apa kita boleh entry sell? Kita tahu. Okay, kalau korang nak entry sell, korang tahu, okay, ni zone paling atas. Okay, ini zone paling atas korang. Okay, tiba-tiba korang dapat setup sell lah. Aku bagi signal sell ke apa. Okay. Okay, korang tahu sampai sini korang punya SL kalau nak sell. Okay, tapi TP korang kat mana kalau nak scalping? Okay, TP korang mestilah di area zone buy. Okay, faham tak? Itu kalau kita nak scalping lah. Okay, scalping tu macam mana? Kita pergi H1. Okay, kita tengok ada tak base sell kat area H1. Kalau ada, kita entry je lah. So, dalam keadaan sekarang, kat sini sampai sini adalah zone sell. Okay. Sini sampai sini adalah zone sell. Sebab apa aku cakap zone sell? Sebab bawah ni adalah engulf sell. Okay. So, ini adalah base. Okay. Dalam situation ni adalah engulf resistant punya zone. Tetapi, dalam time frame besar, kita dah nampak kita nampak direction dia buy. Sebab apa buy? Tak ada base pun. Base sell tu kecil. Itu kat time frame kecil. Faham tak? Itu kat time frame H1 atau M30. Okay. So, bila korang dah ada base macam ni, okay, boleh tak korang scalping? Boleh lah, Mat. Okay. Benda ni boleh untuk scalping. Tetapi, kena tahu direction besar. Okay. Faham tak? Kenapa kalau kadang-kadang korang tengok tu aku bagi, okay, Mat, okay, sell ni kita scalping je. Sebab apa? Aku tahu buy direction besar, buy
direction kecil dia adalah sell. So aku ambil lah scalping 20-30 pip. Okay, faham tak? Selagi dia dalam zone sell, selagi tu kita boleh je makan sell. Okay, faham tak? Sebab apa korang selalu tanya aku, Mat, kenapa kat kau dah cakap itu dah zone buy, okay, dah breakout buy, direction dah buy, tapi kenapa kau nak sell, Mat? Okay, jawapan aku simple je. Aku nak scalping 20 pip, 30 pip. Untuk apa aku scalping 20 pip, 30 pip? Untuk aku grow account aku. So, bila aku grow account aku, boleh tak aku compounding account aku? Boleh lah, Mat. Dah grow, dah profit, besarkanlah entry lot size korang tu. Okay, faham tak? Ini kalau kita nak scalping di time frame kecil. Sebab apa? Kita nak scalping di time frame kecil? Sebab direction besar kita dah tahu dah. Dia akan buy. Okay, so next target aku untuk goal adalah mana? Okay, kalau pembelajaran kita simple. Okay, pembelajaran kita simple. Aku cakap apa? Next dia akan pergi adalah shadow yang seterusnya. So, kat sini dah ada shadow. Shadow yang seterusnya yang paling terdekat di area seterusnya adalah di area sini. Okay, nampak tak, Mat? Goal akan pergi di area sini. Aku target. Sebab apa aku target akan pergi sini? Sebab di dalam sini masih fresh. Di sini adalah base resistance yang besar. Okay, faham tak, Mat? Jelas tak, Mat? Okay, korang jelas tak tentang hidden base aku ajar ni? Okay, ini adalah hidden base yang perfect. Okay, kalau hidden base tu dah perfect, korang dah cari je buy. Kalau korang nak cari sell boleh, tapi sell untuk scalping. Okay, exit dia mana? Exit dia di area sini. Okay, ini zone sell kita. Okay, kalau korang nak sell lah besok. Okay, tapi risky. Okay, TP dia kat mana? TP dia di area sini. Okay, faham tak? Kita scalping ni untuk compounding account kita saja, untuk growkan account kita supaya bila next setup, next signal, kita boleh buka lot size besar sikit. Okay, sebab apa boleh buka besar sikit? Sebab kita dah profit. So, kalau kita loss pun, kita loss profit. Kita tak kacau kita punya modal account kita. Okay, faham tak, Mat? Okay, korang jelas tak? Okay, sebab tu kalau korang tengok last week, ada group sell kat area sini, ada group buy di area sini. Jawapan dia simple kalau korang nak tahu. Okay, sebab sini masih dalam resistance dan sini adalah support. Tetapi kenapa aku cakap dia akan pecah? Sebab dia punya structure besar dia adalah structure buy. Okay, faham tak? Korang kalau tahu structure, tahu support, tahu breakout, tahu engulf buy, tahu hidden base, korang dah boleh tahu dah direction besar dia akan pergi mana. So, kalau korang dah tahu direction besar pergi mana, korang bolehlah scalping untuk sell. Okay, kalau direction besar dia buy lah. Kalau direction besar dia sell, korang boleh scalping buy. Okay, faham tak? Mana-mana boleh. Sebab apa boleh? Sebab kalau korang buka H1, korang akan nampak banyak base. Okay, sebab tu kita boleh mark atas bawah. Ini zone sell, ni zone sell, ni zone sell, ni zone buy, ni zone buy. Faham tak? Dia dah jadi breakout, breakout, breakout. So, bila jadi breakout, 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 ni dah jadi zone buy, 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 buy lah. Kalau dia breakout, ni dah jadi zone sell. Faham tak, Mat? Yang penting kalau korang tahu direction, korang senang nak buat apa keputusan. Okay, faham tak, Mat? Okay, jelas tak? So, untuk minggu depan, aku target goal nak ke atas lagi. Sebab apa? Sebab dia dah pecah engulf sell ni, breakout ni, okay, dan seterusnya dia dah buat hidden base yang perfect. So, dalam price action, kalau dia dah buat hidden base yang perfect, dia akan meneruskan perjalanan semula. Kalau perjalanan dia buy lah dia ke atas. Kalau perjalanan dia sell lah dia. Okay, faham tak, Mat? So, untuk setup minggu depan, goal aku target prediction adalah buy. Trend besar lah. Okay, kalau aku nak cari sell pun, aku akan cari sell di area 1814. Okay, so kita cari pula reason. Kenapa aku kata 1814? Sebab kalau korang tengok, last rejection ni, kalau tengok mirror kita belah kiri, ada breakout. Okay, ada breakout dan ada SBR. Support become resistant. Ni adalah tempat support dan engulf buy. Tapi apabila dia memecahkan breakout dan support tu, dia automatik dah jadi breakout. So, kalau dah jadi breakout, kita tandalah engulf buy yang breakout tu dengan shadow yang kita tanda tu. Okay. Okay, faham tak? Okay. Jelas tak? So,
ini adalah setup goal kita untuk next week. Okay, ini prediction aku. Aku hanya akan cari sell besar-besaran di area sini. Okay, faham tak, Mat? So zone resistance yang area sekarang ni, yang ada area sekarang ni hanya apa orang panggil boleh pecah. Sebab kat belah mirror kita belah kiri kosong. Okay, kosong ni. Lepas tu tak ada reason pun. Okay, reason pertama shadow ni. Okay, shadow ni. Tapi shadow ni pun dah pecah. Dia pergi shadow atas. Okay, so bila dah pecah shadow ni, automatic apa? Ni adalah breakout. Kalau korang tengok mirror kiri kita ni. Okay, zone sini adalah breakout. So, apabila dia pecah, dah pecah zone tu, automatic dia akan memecahkan keadaan ke atas tu lah. So, zone dia akan pergi mana? Dia akan pergi base ni balik. Okay, di area sini balik. Okay, faham tak, Mat? Korang jelas tak? So, kalau korang nak sell dalam kotak ni besok, korang jangan buka besar-besar. Okay, santai-santai je. SL atas kotak ni je. Kalau pecah, dia akan pergi atas lah. Okay, faham tak? Bermaksud dia takkan turun dah. Okay, faham tak? Okay, jelas tak? Okay, jelas tak? Okay. Sell dulu baru buy. Maka atas bawah. Yes, kalau korang tahu direction besar, tak ada masalah. Okay, so. Okay, faham tak? Faham tak? Kalau korang nak tahu direction, inilah jawapan dia. Okay, korang campurkan. Ada hidden base, ada support and resistance, ada breakout. Okay, so kalau dah ada tiga-tiga tu, dah tahu dah direction dia nak pergi mana. So kalau dah tahu direction dia nak pergi mana, korang fokus je lah buy. Sell ni untuk scalping je lah. Okay, faham tak? Okay, so kalau korang nak screenshot zone ni, korang boleh screenshot. Sekejap, aku besarkan. Okay, tapi ingat, zone sell ni, yang kat sini dah tak kuat. Okay, zone sell ni dah tak kuat. Kalau nak curi-curi sekejap 20 pip, 30 pip boleh lah. Tapi sangat risky. Okay, sangat bahaya. Okay, faham tak? Okay, kita nak curi-curi sell, korang kena tahu. Sebab kita nak cari potential buy di sini. Tapi kadang-kadang korang kena ingat, goal ni kadang-kadang dia akan terus naik. So kalau dia terus naik, korang lepas tu cari je lah fokus sell je. Okay, faham tak? Okay, jelas Korang boleh screenshot tak benda ni? Goal up sampai berapa? Satu ni lah, zone saya ni lah. Sampai 15. 1814 sampai 1817. Kalau dia break ni, kemungkinan ke atas lagi. Okay, faham tak, Mat? Okay, so bila korang dah belajar tiga benda ni, okay, dah ada RBS, dah ada engulf buy, dah ada hidden base, korang dah boleh belajar direction. Korang dah boleh belajar apa? Buat direction dan buat base korang, zone korang. Okay, faham tak, Mat? Okay, next week kita akan cantumkan tiga-tiga sekali. Okay, cantumkan tiga-tiga next week tu bermaksud apa? Kita tak akan cantumkan kat sini, kita akan cantumkan tu kat dalam ni. Bermaksud dalam ni ada hidden base, ada engulf, ada breakout. Okay, kita akan campurkan benda tu next week. Okay, sekarang ni kita belajar dulu macam mana kita nak tanda hidden base tu. Okay, so korang dah tahu dah hidden base ni apa? Hidden base kalau dia perfect bermaksud apa? Direction dia memang akan buy. So kalau dalam keadaan sekarang kita tahu dah gold memang akan naik. Okay, so zone dia di area sini lah. Kalau dia tak turun sampai ke area sini, bukan rezeki kita lah. Kalau dia tak turun sini, kita tunggu je lah sell kita ke atas. Okay, faham tak, Mat? Yang penting korang dah tahu direction, dah tahu zone. Okay, understand? Gold up sampai berapa? High sekali, tak tahu. Untuk saya, gold ni memang biggest direction dia still sell lah. Okay, sebab apa still sell? Sebab Rusia war dengan Ukraine. Okay, kalau Ukraine dengan Rusia dah tak war, mungkin gold akan pecah ke atas lah. Okay, faham tak? Okay, ada soalan? Okay, so ini adalah mapping kita untuk next week goal. Okay, tak payah pening-pening, Man. Okay, belajar ni dulu. Cara marking hidden base saja. Cara marking hidden base dan korang tahu behavior dia. Macam ni behavior dia, ni lah.
Kalau dia dah ada engulf buy, dah ada breakout, ini adalah hidden base yang perfect. So kalau hidden base yang perfect, direction korang pun betul. Okay? Faham? Hafizi faham tak? Okay? Hafizi faham tak? Yang lain faham? Harap-harap esok dan hari seterusnya kita win. InsyaAllah. Okay? Kita buat yang terbaik. Okay? Tapi apa-apa pun korang tetap jaga MM. Okay? So, bila korang dah tahu direction, dah tahu base semua, kalau orang bagi signal, katakan tiba-tiba orang bagi signal buy, korang akan tahulah, oh kenapa buy sini tempat sell. Okay? Sebab apa korang dah tahu? Sebab korang dah belajar. Korang dah ada support dan resistance. Korang dah belajar major support, major resistance. Korang dah belajar engulf. Korang dah belajar breakout. Korang dah belajar hidden base. So, korang dah ada 3 ilmu tu. Okay? So, bila dah ada 3 ilmu tu, so korang dah boleh buat setup sendiri. So, selain setup sendiri, korang dah boleh, apa orang panggil lah, kalau aku bagi signal, okay, korang boleh monitor, menilai benda tu. Buat zone tu. Betul ke aku bagi? Kalau aku bagi tu tak nampak, korang tak nampak sell, korang janganlah ikut. Faham tak, Mat? Okay? Sebab tu aku ajar korang. Okay? Kalau korang rasa korang tak nampak, jangan ikut. Kalau korang rasa korang nampak, entry lah. Okay? Faham tak? So, bila kita dah belajar ni, dah 3 minggu kita belajar, so korang dah ada ilmu kat situ. So, bila korang dah belajar, korang takkan busuk-busuk ikut signal orang. Okay? So, korang pun takkan tergopoh-gapah nak masuk entry. Sebab apa? Korang kena ingat, benda ni bukan tergopoh-gapah. Benda ni adalah waiting game. Okay? Waiting game. Menunggu. Okay? Selagi dia tak masuk zone, selagi tu jangan entry, Mat. Okay? Kalau dia dah pecah zone kita, cut. Itu je. Okay? Dalam forex tu je. Korang dah belajar. Okay? Korang dah belajar. Okay? Korang dah tahu zone tu pecah, korang cut. Okay? Korang dah tahu direction besar dia buy, korang cari buy. Faham tak? Janganlah cari sell. Kalau ada orang cari sell, korang jangan ikut. Okay? Faham tak? Benda simple tak? Benda simple. Okay? Korang dah ada ilmu, korang dah belajar. Okay? So, korang dah ada ilmu, dah ada belajar. So, kalau ada orang cakap, okay, sell gold now. Kalau korang dah ada ilmu, kalau korang tahu benda tu tak boleh sell, janganlah ikut. Faham tak? Jelas tak? Okay, Mat? Dalam situation sekarang 2022, okay, tahun ke depan pula 2023. Okay, prediction ekonomi akan makin teruk. Okay, itu negara-negara besar dah buat prediction. Okay, so kalau negara-negara besar dah buat prediction, bermaksud ekonomi dunia tahun depan makin teruk, korang pun trade pun janganlah MC. Faham tak? So daripada korang dah tahu, oh tahun depan market dah teruk, ekonomi dah teruk, mungkin tak ada kerja, mungkin tak ada makanan. So apa perlu buat? Korang cari duit. Okay, compounding kan akaun korang. Okay, jaga MM. Growkan akaun. Okay, faham tak? Janganlah buat benda yang sia-sia. Okay, SL 50 pip tapi korang MC. No point, Mat. Kalau korang 50 pip SL korang MC, baik korang main Wukong. Okay, baik kalian main judi. Okay, bapa-bapa Indonesia, okay, kalau kalian nggak mau jaga MM, kalian main judi. Okay, jangan main forex. Okay, faham tak? Kawan-kawan Malaysia pun sama. Kalau tak nak jaga MM, jangan main forex. Sebab apa? Buang masa, Mat. Kenapa buang masa? Aku berani jamin 300% korang akan MC. Sebab apa? Tak jaga MM. Okay, setiap pair korang hentak. Susah amat. Aku faham. Kita perlukan duit untuk hidup. Okay, perlukan duit. Memang semua orang perlukan duit. Tapi kita kena mengakui kalau akaun kita tu kecil, kita buat je cara kecil. Okay, bukan bermaksud aku ada $100 je, John. Boleh tak aku grow? Boleh. Okay, ada student kita 100 USD dah 3 minggu dia ikut aku. Dan modal 100 USD, sekarang dia grow 400 USD. Kenapa dia boleh buat, korang tak boleh buat? Okay, dia pun manusia, korang pun manusia. Dia belajar, korang pun boleh belajar. Okay, faham tak, Mat? Akaun kecil ke, akaun besar ke, yang penting kalau korang jaga MM, korang boleh win. Kan? Kalau akaun kecil pun korang boleh MC, macam mana korang nak pegang akaun besar, Mat? Sama je. Kalau akaun kecil MC, lagi akaun besar, memang haram lah, Mat. Okay, faham tak, Mat? So, benda ni bukan perjudian. Okay, benda ni adalah forex. Okay, investment, long term investment. Hari-hari kita tak boleh target, okay, minggu depan aku nak 100% win. Oh, memang kita nak macam tu, Mat.
Tapi kadang-kadang market tak bagi kita. Okay, tengok je macam last week. Last week aku ada 2 SL. Macam mana, Mat? Takkan aku nak menangis? Okay, faham tak? Market dah bagi 2 SL, terima je lah. Tapi 2 minggu lepas, aku ada 1 SL je. Tapi lagi 3 minggu lepas, aku win semua. So, bagi aku, benda ni kita kena konsisten. Bukan kemenangan, bukan SL yang menentukan dia. Okay, cara kita layer, cara kita jaga account tu. Okay, faham tak, Mat? So, bila next year, okay, ekonomi makin teruk, okay, so aku harap korang belajar betul-betul. Okay, belajar betul-betul. Selagi boleh dapat ilmu tu, ambil. Kan, selagi boleh belajar, belajar. Okay, tak rugi pun. Okay, faham tak, Mat? Okay, jelas tak, Mat? Okay, setiap minggu kita akan buat sampai korang pandai. Okay, tapi untuk korang pandai, bila aku dah ajar ni, korang pergilah buat back test. Jangan korang belajar hari ni, minggu depan korang masuk. Tak guna juga, Mat. Okay, faham tak, Mat? Jelas tak, Mat? Okay, so tetap jaga MM. Minggu lepas, walaupun ada 2 SL, aku happy. Okay, aku happy. Sebab apa? 2 SL, korang tak MC. Faham tak? 58 ni bagi aku, 58 ni yang betul-betul belajar lah, nak belajar. So 58 ni kebanyakannya last week tak MC, Mat. Sebab apa? 2 SL. Walaupun 2 SL kita tak MC. Sebab apa? Jaga MM. Ada pula tu, walaupun 2 SL dia boleh withdraw. Aku happy, Mat. Okay? Faham tak, Mat? So benda ni kita tak perlu kejar siapa power, siapa tak. Okay? Yang perlu kita kejarkan konsisten, disiplin. Okay? Faham? Okay? Okay, thank you so much for today, Mat. Okay, minggu depan aku akan mungkin kita akan kelas awal sikit. Mungkin aku akan start 8.30 minggu depan. Sebab apa minggu depan aku nak start awal? Aku nak ajar banyak benda. Okay, banyak benda aku nak ajar, and dari segi MM, okay, money management minggu depan aku akan ajar. So minggu depan juga aku akan gabungkan tiga pembelajaran kita. Apa yang kita dah belajar. Bermaksud last daripada minggu pertama lah. Minggu pertama kita belajar Engulf, minggu kedua kita belajar RBS, breakout, dan minggu ketiga kita belajar hidden base. So bila kita dah belajar tiga-tiga ni, minggu depan kita akan buat 5-6 setup dan kita akan gabungkan semua. Okay, ingat, Mat, sebab apa aku kata kena gabungkan? Kita kena lebih 2-3 reason untuk zone tu. Kalau setakat ada satu reason je kat zone tu tak kuat. Okay, faham tak, Mat? Okay, thank you so much, Mat, for today. Okay, yang join kelas aku hari ni. Okay, thank you so much. So aku doakan korang buat yang terbaik, and aku doakan korang juga, okay, tetap jaga MM, okay, berjaya dalam forex ni. Okay, Mat, sebab yelah ekonomi sekarang dah makin teruk. So nak tak nak kita kena sama-sama naikkan. Okay, kalau bukan kita siapa lagi, Mat? Takkan nak menong, Mat. Okay, Mat. So bila dah belajar ni, buat betul-betul, Mat. Okay, aku doakan korang boleh withdraw banyak-banyak. Okay, Mat, thank you so much for today. Dan Assalamualaikum, kita jumpa besok.